TV KPM. Kembali bersama saya, Coach Yong, jurulatih anda. Bersama saya hari ini, Nik Akif. Hai, saya Nik Akif. Saya adalah seorang pemain bola sepak kebangsaan. Dan hari ini kami berdua akan mengajar anda teknik permainan futsal yang betul. Jom, kita mulakan. Dalam permainan futsal, antara teknik lain yang penting ialah teknik dribbling atau mengelecek. Hari ini kami akan tunjukkan kepada anda teknik dribbling. Untuk melakukan teknik ini, anda memerlukan ruangan minima seluas 3 meter kali 3 meter atau semaksimal 5 meter kali 5 meter. Pastikan ruangan sekeliling anda selamat. Untuk melakukan teknik ini, anda memerlukan 10 marker. Setiap marker perlu berjarak 1,5 meter di antara satu sama lain. Paling penting, pastikan anda memakai kelengkapan yang betul, seperti kasut futsal yang bertapak flat, stocking dan pakaian yang bersesuaian seperti di dalam video ini. Setelah itu, pemain perlu dribble bola melepasi ke semua marker dengan menggunakan kaedah inside foot, outside foot, tapping dan sole. Jom saksikan raja berikut. Dribbling biasanya digunakan untuk melepasi pihak lawan. Dribbling terbagi kepada 3 aktiviti. Fokus utamanya adalah coaching point, iaitu outside foot, inside foot and sole dribbling. Keluasan training grid merangkumi 3 meter kali 3 meter dan sekiranya ruangan cukup besar, ia juga boleh dilakukan secara 4 meter kali 4 meter atau 5 meter kali 5 meter. Aktiviti ini menekankan penguasaan outside foot, inside foot, tapping dan sole. Keseimbangan badan juga amat penting kepada pemain bagi melakukan tapping. Dalam 40 saat yang pertama, anda dapat melihat penggunaan inside and outside foot dalam latihan ini. Inside foot digunakan bagi mengawal bola, manakala outside foot digunakan bagi menolak bola. 40 saat berikutnya pula ialah penggunaan kaedah tapping. Tapping boleh digunakan dalam jarak yang dekat atau ketat. Kedua kaki perlu fleksibel bagi melakukan aktiviti ini. Setiap pemain futsal wajib memiliki penguasaan teknik dribbling yang baik dan betul. Dribbling juga merupakan salah satu keperluan penting dalam permainan futsal. Selain outside foot, inside foot and sole dribbling, mempelajari tapping juga sangat penting kerana ianya sangat diperlukan dalam permainan sewaktu menghadapi situasi yang getil. Ia memerlukan pergerakan kaki yang pantas untuk melakukan tapping dan dribbling pada masa yang sama. Latihan menggunakan outside and inside foot. Gunakan kaedah left and right atau right and left. Keseimbangan badan adalah sangat penting. Mulakan latihan secara perlahan-lahan. Elakkan daripada mengena marker. Badan berada dalam keadaan relax. Bergerak mengelilingi marker. Ulangi latihan sehingga anda mahir.
Stretching boleh dilakukan dari atas hingga bawah. Yang pertama, regangan leher. Selepas aktiviti pertama, adalah penting untuk kita melakukan aktiviti regangan badan atau stretching. Ini kerana suhu badan dan otot anda sudah meningkat ketika melakukan aktiviti pertama tadi. Setiap stretching perlu dilakukan selama 7 hingga 8 saat. Ini kerana 7 hingga 8 saat merupakan waktu yang paling sesuai dan lebih berkesan untuk stres otot-otot anda. Stretching yang kedua pula ialah body push-up. Pastikan kaki berdiri dalam posisi on toe. Pastikan kaki dibuka dan tangan perlu ditolak semaksimal mungkin. Dan kepala diletakkan di lutut kanan dan tangan di buku lali. Ulangi teknik ini di sebelah kiri pula. Seterusnya, lipat kaki kanan ke belakang. Badan dan kepala dalam posisi menegak. Kemudian lipat kaki ke depan. Pastikan kaki rapat dengan badan. Kemudian lipat ke dalam dengan memegang buku lali. Ulang teknik ini dengan menggunakan kaki kiri pula. Cara stretching ini penting untuk luaskan otot paha depan dan belakang. Teknik berikutnya dikenali sebagai groin, back master, tight, calf stretching and ankle. Pertama sekali, letakkan kaki kiri ke hadapan. Pastikan kedudukan kaki anda berselari. Step berikutnya, turunkan badan ke bawah semaksimal mungkin. Regangkan buku lali dan turunkan kepala dengan siku ke lantai. Ulangi step ini di sebelah berikutnya. Teknik berikutnya ialah groin stretching dalam posisi squat. Gunakan kedua tangan untuk menolak kedua betis. Ia penting untuk streskan groin area. Dalam kiraan 8 ke 10 saat. Selepas itu, bangun untuk regangkan kaki selama 2 sampai 3 saat dan ulangi posisi squat tadi. Dengan menggunakan tangan kanan. Fokus kepada groin kanan dan tolak betis anda. Ulangi dengan kaki berikutnya.
ingat, anda perlu mengetahui jarak oponen sebelum melakukan dribbling. Untuk mempelajari dribbling ini, anda memerlukan sebiji kon dan 4 marker. Jarak antara setiap marker adalah sepanjang 4 meter. Letakkan kon di tengah-tengah marker. Aktiviti kedua lebih fokus kepada body teknik, body balance dan mengubah arah. Pastikan bola tidak tersasar dan sentiasa dalam kawalan. Dan sentiasa mengaplikasikan tipu daya sebelum mendribble opponent. Mempelajari body teknik, body balance dan mengubah arah penting untuk memperdaya pihak lawan dan melepasi pihak lawan dengan mudah. Selepas itu, kita dapat melihat kaedah saw dribbling. Teknik ini menuntut pemain menggunakan tapak kaki bagi menarik bola dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dan 50 saat terakhir pula menunjukkan penggunaan kesemua teknik yang diajar tadi. Kemudian, pemain perlu membawa bola dan menyerang sambil melintasi kon dan menukar arah. Urangi latihan ini 5 minit. Teruskan berlatih hingga anda berjaya menguasai teknik ini. Anda boleh menggunakan 3 cara dribbling dalam aktiviti ini. Penggunaan inside foot dan outside foot, saw pulling dan tapping. Tapping. Tapping melepasi marker. Tapping dengan kedua-dua kaki. Gunakan kaedah left foot tap, right foot control atau right foot tap, left foot control. Lakukan dengan langkah kecil dan pantas. Ingat, bertenang ketika berlatih. Pull over by sole. Wajib melakukan latihan dengan kedua-dua sisi, iaitu pull by left foot and control by right foot, atau pull by right foot and control by left foot. Gabungkan ketiga-tiga jenis kaedah dalam teknik dribbling. Gunakan teknik dribbling berdasarkan situasi. Pemain bebas menggunakan mana-mana teknik dribbling untuk 1 minit yang seterusnya. Untuk latihan seterusnya, 5 marker dan 3 kon diperlukan. Kedudukan kon dan marker boleh dilihat berpadukan raja berikut.
Jarak dari marker A ke marker B adalah sepanjang 4 meter. Letakkan sebiji kon di tengah. Begitu juga dari B ke C dan C ke D. Aktiviti ketiga lebih memfokuskan kepada mengubah arah dengan kelajuan. Cara untuk melakukan dribbling dan memastikan bola sentiasa berada di dalam kawalan. Dribbling pertama menggunakan penguasaan inside and outside foot. Sebelum melakukan dribbling, pastikan anda mengaplikasikan body dummy. Dribbling kedua menggunakan penguasaan tapping. Manakala dribbling ketiga menggunakan teknik pulling the ball with the sole. Selepas tamat dribbling ketiga, bawa bola tadi ke titik permulaan semula. Dalam latihan dribbling, anda perlu sentiasa melatih kaedah body dummy sebelum melakukan dribbling. Tujuannya agar anda menipu atau memerangkap pihak lawan. Jom, lakukan aktiviti lain untuk latihan dribbling. Teknik yang sama. Gunakan ketiga-tiga jenis kaedah. Outside foot, teknik tapping, teknik pull over. Cuba tingkatkan kelajuan. Jangan takut untuk melakukan kesilapan. Pastikan kesemuanya dalam jarak rapat. Bola sentiasa di dalam kawalan.
banyak-banyak teknik yang mana satu adalah favorite Akif? Bagi saya, teknik favourite adalah dribbling dan passing. Kenapa? Bagi saya, dengan dribbling kita boleh mencari gol dan passing pula kita boleh assist untuk lawan. Akif bermula berlatih dari umur berapa? Bermula dari 8 tahun. Dengar tu, sebab itulah kita kena selalu berlatih. Baiklah, sekian sahaja episod kali ini. Terima kasih Akif. Sudi bersama saya di Milo Champions Clinic Online. Akif, kongsikan tips untuk menjadi seorang pemain yang berjaya. Okey coach, untuk menjadi pemain yang berjaya, yang pertama kita haruslah berdisiplin tinggi, yang kedua kita kena kuat berlatih, dan ketiga selalu ikut arahan coach. Terima kasih Akif untuk tips tadi. Jangan lupa melakukan senaman cooling down. Ini adalah satu rutin yang wajib dilakukan selepas sesi latihan. Selepas tamat latihan, anda perlu melakukan cooling down bagi menghilangkan sengal otot ketika training tadi. Selain bertujuan untuk memulihkan otot, cooling down yang akan dipraktikkan adalah jenis statik. Cooling down boleh dilakukan dengan kaedah duduk di lantai. Mulakan dengan melonggarkan otot anda. Kemudian, buka kaki semaksimal mungkin. Tolak kedua tangan ke hadapan, ke kanan sambil memegang ibu jari kaki. Kemudian ke kiri. Ke belakang untuk merenggangkan pinggang sebelah kiri dan kanan. Lipat kaki kiri dan turunkan badan ke hadapan sambil memegang ibu jari kaki. Ia penting untuk thigh, back, groin dan calf. Kemudian dalam masa yang sama, tolak badan ke belakang bagi memfokuskan tight stretching dan tukar arah berikutnya. Kembali ke posisi asal bagi melonggarkan otot dengan cara menggoyangkan kaki. Aktiviti cooling down seterusnya memfokuskan pada bahagian kaki. Caranya, letak kaki dengan cara bersilang. Tolak naik ke atas bersama kaki sebelah lagi untuk meregangkan selama 5 ke 7 saat. Kemudian, turunkan ke arah kanan. Ulangi teknik ini pada arah berikutnya. Aktiviti terakhir. Angkat sebelah kaki ke atas. Pastikan kaki anda lurus ke atas. Kemudian, lipat ke belakang dan ulang pada kaki berikutnya. Jangan lupa praktis apa kami ajar tadi. Jom, aktif negaraku!